Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Azri bin Wacik. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang tajuk yang dinamakan mitos-mitos pencen. Nak tahu apa mitos-mitos pencen yang sering berkumandang di dalam udara kabar angin yang sering didengari oleh kita semua? Nantikan selepas ini. Okey, hari ini kita nak bincang tentang mitos skim pencen. Adakah fakta ataupun auta? Okey, kita pergi yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang sering tertanya-tanya. Selalu soalan yang bermain dalam fikiran anda biasanya akan bertanya seperti ini. Tuan, betulkah saya ni berkhidmat tak sampai 25 tahun? Betul ke dengar-dengar cerita tak ada pencen untuk orang macam saya? Jawapannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk orang yang berkhidmat tidak sampai 25 tahun adalah masih layak. So dalam kes ini, ia adalah auta. Okey, bermaksudnya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun anda berkhidmat 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, anda masih lagi layak diberikan pencen dengan syarat anda memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan di bawah Undang-Undang Pencen dan juga Akta Pencen. Seterusnya, mitos yang biasa kita dengar, yang selalu kita dengar, yang ramai orang percaya tetapi tidak tahu sama ada ia adalah fakta ataupun auta. Soalannya yang biasa orang tanya, betul ke ada pesara? Ada pesara ni, pencen dia, kadar pencen dia sama dengan gaji terakhir yang dia terima. Dulu, masa saya mula-mula berkhidmat dulu, orang selalu cakap dekat saya, Ray, kau tahu tak, Ray? Dalam perkhidmatan awam ni, ada 5 jawatan. 5 jawatan ni, pencen dia nanti sama dengan gaji dia terakhir. Kita pun tanya siapa 5 orang tu? Oh, senang saja. Ketua Setiausaha Negara, Ketua Hakim Negara, Ketua Polis Negara, Akauntan Negara. Yang ada negara-negara kat belakang tu. Bila saya masuk ke dalam bahagian pasca perkhidmatan, apabila saya semak tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu apa jawapan dia? Jawapan dia adalah auta. Tidak ada seorang pun penjawat awam, termasuklah juga hakim dan juga menteri dan juga ahli-ahli yang berhormat, tidak ada siapa pun yang diberikan melebihi 60% daripada gaji pokok terakhir. Okey, so dalam kes ini tidak ada seorang pun yang menerima pencen dengan kadarnya sama seperti mana gaji. Maksudnya kalau gaji dia 20,000, pencen dia 20,000 juga. Ini adalah auta sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mitos yang seterusnya. Orang selalu bertanyakan kepada kami, Encik, kita ni betul ke boleh dapat 1 je pencen ataupun hanya maksimum 2 sahaja pencen? Betulkah ini? Jawapannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Auta. Tidak benar sama sekali. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada 8 kategori jenis pencen. Sekiranya anda berada di dalam kategori ini, sama ada anda adalah penjawat awam, anda adalah hakim, anda adalah setiausaha politik, sekiranya juga anda adalah merupakan ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli sukan dan juga penerima pencen ataupun ex gratia bencana kerja, anda juga layak. Dalam kes ini tidak ada satu had untuk menerima pencen. Selagi mana anda berada di dalam kategori yang menyebabkan anda layak menerimanya, maka anda akan tetap melayakkan diri anda menerima pencen tersebut. Seterusnya, mitos yang 2 tahun lepas menjadi tular di media sosial, iaitu betul ke pencen akan dihentikan sekiranya pesara dimasukkan ke dalam penjara? Betulkah tuan-tuan dan puan-puan? Rasa-rasa macam mana? Jawapannya apa? Jawapannya fakta. Betul. Memang betul pencen akan dihentikan sekiranya terdapat seorang pesara ataupun mana-mana pesara dijatuhkan hukuman penjara oleh mana-mana mahkamah selama mana-mana tempoh. Jadi anda mungkin tertanya-tanya, sepanjang dia duduk dalam penjara tu, apa jadi dengan pencen dia? Pencennya akan dihentikan.
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak kongsi, di dalam Akta Pencen, Seksyen 21 telah memperuntukkan bahawasanya sekiranya yang dipenjarakan itu adalah pesara lelaki, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mempertimbangkan allowance tanggungan kepada isteri dan juga anak-anak di bawah 21 tahun. Apa itu allowance tanggungan, tuan-tuan dan puan-puan? Allowance tanggungan ini adalah kadar dengan nilai yang sama dengan pencen yang telah diterima oleh pesara tersebut sebelum dia dipenjarakan. Walau bagaimanapun, allowance tanggungan ini beza dia dengan pencen adalah allowance tanggungan tidak ada kenaikan setiap tahun. Dengan kata lain, kalau pesara tersebut dan meringkuk di dalam penjara selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kadar allowance tanggungan tidak ada kenaikan. Tambahan pula sekiranya kalau kerajaan ada pengumuman pemberian bayaran khas ataupun bonus kepada pesara, maka penerima allowance tanggungan tidak layak. Okey, apa akan jadi kepada allowance tanggungan ini setelah pesara itu bebas? Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang tanya, habis tu kalau pesara tu katakanlah dia masuk penjara selama 3 tahun. Okey, kita faham selama 3 tahun isterinya menerima allowance tanggungan. Apa akan berlaku apabila pesara tersebut telah selesai menjalani hukuman penjara, dibebaskan? Adakah beliau ataupun pesara itu tadi dikembalikan pencennya? Jawapannya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila pesara tersebut bebas, maka allowance tanggungan yang kita berikan kepada isteri dan anaknya itu tadi, kita berikan semula kepada pesara, namanya masih lagi allowance tanggungan. Bermaksud pesara tersebut tidak akan dapat menerima kenaikan pencen. Sebab apa? Dia bukan menerima pencen, dia menerima allowance tanggungan. Bagaimana nak tukar status kepada pencen daripada allowance tanggungan? Dalam Akta Pencen juga ada menyebut syarat utama ialah dengan mendapat pengampunan. So di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita punya struktur pemerintahan di negara kita ni, kita ada satu klausa dalam Perlembagaan Persekutuan adalah di mana Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk memberi pengampunan. Jadi adakah semua di bawah pengampunan Yang di-Pertuan Agong? Tidak semestinya. Dia bergantung kepada di mana mahkamah yang menjatuhkan hukuman tersebut. Kalau dia Mahkamah Negeri Perak, maka Sultan Perak ada kuasa untuk memberi pengampunan. Selagi tidak mendapat pengampunan, pesara tersebut hanya menerima allowance tanggungan saja. Mitos yang seterusnya, mungkin anda pernah mendengar ada pihak yang mengatakan, segala kemudahan perubatan yang kau guna sekarang, yang mana jabatan kau tanggung sekarang, nanti bila kau bersara nanti, JPA akan potong ganjaran kau nanti. Betulkah tuan-tuan dan puan-puan? Sebenarnya tidak. Segala kemudahan perubatan yang dinikmati oleh penjawat awam yang mana ditanggung oleh kerajaan melalui jabatan semasa anda sekarang ataupun sebelum ini, segala perbelanjaan tersebut adalah percuma selagi mana ia mengikut kelayakan anda. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, tiada sebarang potongan daripada ganjaran persaraan anda kelak. Ini adalah mitos ataupun auta semata-mata. Minta maaf cakap, ramai di kalangan penjual-penjual, ejen-ejen produk-produk di luar sana yang menggunakan fakta yang auta ini untuk menakut-nakutkan penjawat awam bagi membeli produk-produk mereka. Jangan bagi tahu. Okey, mitos yang terakhir pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi dengan anda. Selalunya ramai orang bertanya tentang soalan ini. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Encik, bolehkah pencen saya nanti saya nak wasiatkan kepada anak-anak saya seperti mana di dalam surat wasiat saya? Dengan kata lain, bolehkah pencen diwasiatkan? Apa jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam kes ini, pencen ataupun faedah-faedah persaraan tidak boleh diwasiatkan. Kita pernah menerima satu panggilan, tuan-tuan dan puan-puan. Dia telefon saya, dia kata apa? Hello JPA, sudah 6 tahun bersara. 2 minggu lepas saya pergi doktor, sudah kasih tahu saya sudah kena kanser stage 4. Okey jadi sebab saya pun tak hidup lama lah. Jadi saya sudah buat itu will. Apa itu will? Surat wasiat.
Di dalam saya punya wasiat Encik, kalau saya mati, saya punya pencen RM2,000, saya tak mau kasih sama saya punya suami. Sebab apa? Dia pun kerja pun sudah kaya, ada meniaga. Saya juga tak mau kasih saya punya pencen kepada anak lelaki sebab dia punya perangai sama macam dia punya bapa. Jadi saya mau kasih saya punya pencen kepada anak perempuan saya saja. Kesian sama dia, Cik. Dia tidak kerja, dia hanya suri rumah tangga sepenuh masa saja. Jadi saya sudah masukkan di dalam wasiat saya, kalau saya mati, nanti saya punya pencen akan pergi kepada anak perempuan saya. Boleh ha? Nanti JPA tolong bikin, boleh ha? Saya jawab, Madam, minta maaf. Kita di JPA, kita pihak berkuasa pencen. Kita menguruskan pembayaran pencen, tetapi kita tidak menguruskan harta pusaka ataupun pembahagian harta. Dalam isu ini, tuan-tuan dan puan-puan, pencen ataupun ganjaran tidak boleh diwasiatkan. Kerana apa? Yang pertama, pencen bukanlah harta pusaka anda. Dia adalah satu nikmat ataupun faedah ataupun ganjaran ataupun pemberian oleh kerajaan kepada mana-mana penjawat awam yang bersara di bawah undang-undang pencen. Maka dengan itu, pencen akan dibayar kepada mereka yang berhak. Dalam kes ini saya bagi tahu kepada madam tadi, madam, dalam kes ini minta maaf. Selagi mana your husband masih lagi your legal husband ataupun suami yang sah di sisi undang-undang, kalau you meninggal dunia, your husband is still entitled. Dia masih lagi berhak terhadap bahagian pencen tersebut. Begitu juga dengan anak lelaki madam itu tadi, dan selagi mana dia belum mencapai umur 21 tahun, dia tetap ada hak untuk pencen terbitan tersebut. Okey, jadi faham tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya harap hari ini beberapa mitos telah saya rungkaikan kepada anda. Diharap segala penjelasan saya pada hari ini dapat menjawab segala persoalan yang mungkin bermain dalam fikiran anda selama ini. Dan jangan biarkan mitos-mitos ini menghantui diri anda. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kita wujudkan BPTV di dalam YouTube ini khas untuk anda. Jadi kami nak jemput anda untuk sama-sama klik like, jangan lupa like, dan juga klik subscribe untuk kita hasilkan pelbagai lagi video yang menarik berkenaan dengan hal ehwal persaraan agar lebih ramai di kalangan penjawat awam, pesara dan juga waris kepada pesara kerajaan di luar sana dapat mengetahuinya. Jadi cukup dulu setakat ini daripada saya Azri Biwancik. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.